الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala tegahan dan larangannya. Semoga ketakwaan yang kita usahakan akan dapat meningkatkan tahap keimanan kita, memperkasakan benteng ketahanan hati kita, serta meninggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tajuk zakat membawa berkat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha besar di dalam Al-Quranul Karim, iaitu kewajipan mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki, meskipun ianya diperolehi hasil dari titik peluh penat bekerja kita sendiri. Mengeluarkan zakat, infak dan bersedekah merupakan ibadah yang amat penting dalam ajaran Islam. Islam telah menawarkan sistem zakat dalam syariatnya, yang mana setiap hasil pendapatan, perolehan dan harta kekayaan, untung berniaga yang kita miliki dibersihkan terlebih dahulu dari sebarang perkara syubhah dan kekotoran sewaktu kita memperolehinya, iaitu dengan kita menyerahkan hak tertentu dalam harta tersebut kepada golongan asnaf yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Al-Baqarah 267, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah itu sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian sebagai zakat, padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka jelas di dalam ayat ini menyatakan bahawa kewajipan menunaikan zakat itu perlulah ditunaikan menurut taksiran, penilaian, kiraan yang selari dengan perintah syarak, iaitu mengeluarkan zakat dari hasil yang dinilaikan sebagai hasil yang baik dan bukan dari hasil yang kurang kualitinya. Kewajipan berzakat tidak boleh sewenang-wenangnya dilakukan menurut kiraan dan taksiran yang suka-suka, kerana dikhawatiri bakal berlaku kesilapan dan ketirisan pada taksiran zakat tersebut.
Ini kerana proses taksiran kiraan zakat itu hendaklah tepat, sejajar dengan apa yang diajarkan oleh syarak dan bukannya apa yang dirasakan sesuai menurut hati kita sendiri. Antara syarat wajib zakat adalah mencukupi nisab. Kadar nisab semasa pada ketika ini di negeri Kedah RM20,346. Artinya, sidang jemaah ataupun masyarakat yang hartanya telah mencapai jumlah tersebut, wang simpanan contohnya, maka wajib dihitung zakatnya. Sidang jemaah dikasihi sekalian, taksiran menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud anggaran, kiraan atau nilaian ke atas suatu perkara. Taksiran atau kiraan ke atas zakat perlulah betul dan tepat, memandangkan ianya adalah satu suruhan rukun Islam yang wajib ditunaikan. Di antara akibat tidak menunaikan zakat dengan kiraan yang tepat ialah hilang keberkatan dalam hidup dan juga harta benda, sekalipun nampak banyak namun tidak kekal lama. Hidup pula tidak bahagia dan jiwa sentiasa gelisah, tidak tenang. Malah hidup penuh dengan berbagai masalah serta hati menjadi keras kerana sayang kepada harta dunia. Pada suatu masa, Imam Ahmad pernah ditanya, bagaimana cara untuk melembutkan hati yang telah keras itu? Lalu beliau menjawab, dengan memakan makanan yang halal. Jadi perlu diingatkan bahawa hati merupakan anggota dalaman yang paling penting dalam tubuh manusia. Baik atau rosaknya anggota zahir adalah berpunca dari hati. Justru Rasulullah SAW berpesan sangat memberi penekanan terhadap hati. Sebagaimana sabda baginda, qala Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa dalam tubuh badan terdapat seketul daging yang apabila baik, nescaya baiklah seluruh tubuh badan, dan apabila ia rosak, nescaya rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah itu dinamakan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, umat Islam di negeri Kedah umumnya telah mengetahui bahawa sebuah badan khas telah ditanggungjawabkan untuk mengumpul, mengagih zakat dengan telus dan amanah, iaitu lembaga zakat. Maka setiap umat Islam di negeri ini perlulah menunaikan ibadah zakat melalui lembaga zakat. Ini kerana lembaga zakat negeri Kedah tentulah tidak akan sewenang-wenangnya menggunakan dana zakat secara batil dan tidak adil. Bahkan zakat yang telah dibayar akan diagihkan dengan lebih berkesan dan menyeluruh kepada 8 golongan asnaf yang memerlukan. Maka pembayar zakat tidak perlulah khawatir dan bimbang. Sebaliknya memberi kepercayaan ini kepada lembaga zakat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di zaman era teknologi yang serba canggih dan berkembang pesat ini, segala urusan menjadi semakin mudah untuk diselesaikan. Tambahan pula, pihak lembaga zakat telah menyediakan satu perkhidmatan pembayaran online di laman web zakat. Ini adalah bagi memudahkan orang Islam menunaikan kewajipan berzakat. Selain itu, masjid-masjid di negeri Kedah juga ada ejen kutipan zakat bagi memudahkan ahli qaryah untuk menunaikan kefarduan ini kepada yang tidak ada masa. Justru dengan kemudahan yang telah disediakan ini, kekangan masa sebagai satu alasan atau penyebab untuk mengelakkan diri daripada membayar zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, perlu diingat, zakat dari segi syarak ialah mengeluarkan harta yang tertentu kepada orang yang tertentu mengikut kadar-kadar yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Sekiranya pembayar zakat tersebut mengetahui jumlah yang perlu dibayar, maka wajib ke atasnya melaksanakan pembayaran tersebut dengan kadar yang tepat dan segera,
kerana ia dapat mengelakkan dari berlakunya berbagai kejahatan seperti mencuri, merompak dan sebagainya. Perlu diingatkan juga, orang yang tidak membayar zakat, memakan duit agihan zakat padahal ia mampu untuk menyara seisi keluarganya, adalah orang yang memakan makanan dari sumber yang haram. Hal ini kerana telah mengambil hak penerima zakat. Oleh yang demikian, janganlah kita mengambil hak-hak orang lain yang berhak untuk menerima bantuan tersebut, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kana an-nar awla bih. Yang bermaksud, tiap-tiap daging yang tumbuh dari benda-benda yang haram, maka nerakalah lebih utama untuknya. Riwayat Tirmizi. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, jika hutang sesama manusia direkod di buku, dihitung dan dikutip dengan penuh teliti, mengapa kiraan hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dikira, tidak ditaksir, tidak dihitung, dinilai dengan tepat seperti mana yang diperintahkan oleh syarak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan kita, segala makhluk yang berada di bumi dan langit? Bukankah tubuh badan dan akal fikiran yang kita miliki ini datangnya dari Allah? Dan bukankah rezeki dan harta yang kita perolehi melalui keringat peluh tubuh badan, penat lelah akal fikiran kita ini datangnya juga dari Allah? Sehubungan dengan itu, marilah sama-sama kita tunaikan kewajipan berzakat dengan taksiran yang tepat dan betul, selari dengan ajaran syarak, sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan rezeki kita kepada kita berbagai nikmat yang tidak terkira, terutamanya sekali nikmat iman dan nikmat Islam dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده دوليا ترأمت موليا تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد، وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير الزاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.